Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sinar PM 7 Mei bersama saya, Mir Yusof. Perkembangan hari ini dimulakan dengan kemelut politik UMNO. Seperti sedia maklum, UMNO telah membuat ketetapan menolak kerjasama dengan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim dan DAP menjelang PRU akan datang. Ini bermakna syarat diletak oleh Blok Pembangkang supaya menerima calon Perdana Menteri adalah tidak munasabah sama sekali. Sebuah portal melaporkan ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata, majoriti keputusan itu dipersetujui ahli dan pemimpin UMNO. Namun tidak menolak terdapat pemimpin tertinggi parti itu yang tidak bersetuju dan sedia menjalin pakatan dengan Blok Pembangkang. Menurutnya, cubaan Zahid menggunakan kaedah Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam menarik orang Melayu untuk menyokong DAP ketika zaman Pakatan Harapan dahulu sama sekali tidak berhasil. Masih dengan perkembangan politik, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mendakwa veteran UMNO Tengku Razali Hamzah gagal menarik sokongan ahli Parlimen UMNO untuk menjatuhkan Kerajaan Perikatan Nasional. Dr. Mahathir berkata beliau termakan dengan janji ahli Parlimen Gomusang itu yang bersungguh-sungguh meyakinkannya bahawa akan ada ahli Parlimen UMNO menyertai gerakan itu bagi memastikan Kerajaan PN jatuh. Disember tahun lalu, kedua-dua tokoh politik veteran negara itu mengumumkan telah menjalinkan kerjasama politik. Malah Tengku Razali juga secara terbuka menyatakan kepada Dr. Mahathir bahawa beliau hilang kepercayaan terhadap kepimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Susulan kontroversi yang dihadapi oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Kerajaan Perikatan Nasional sekali lagi diingatkan agar tidak mengulangi kesilapan yang pernah dilakukan ketika era pentadbiran Barisan Nasional dahulu. Penganalisis politik Universiti Malaya Profesor Madya Dr. Awang Azlan Awang Pawi berkata, pada era itu sikap menterinya yang tidak pandai menjaga hati rakyat menyebabkan kerajaan BN tersungkur. Nama Hamzah panas sesulan pendedahan yang dikaitkan dengan menteri itu, antaranya rakaman suara bocor yang mengaitkan beliau sedang membincangkan pelantikan pegawai kanan polis. Sementara itu, pada era kerajaan BN, pemerhati politik melihat tindakan timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Dalam Negeri ketika itu ialah Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sering mencetuskan kontroversi sehingga ia menjadikan salah satu punca kejatuhan Barisan Nasional. Pihak yang menyalahgunakan media sosial dengan menyebarkan kerosakan sehingga ke tahap kemungkaran besar boleh dijatuhkan hukuman takzir. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang berkata, kemungkaran itu adalah sesuatu yang wajib dicegah dan dikenakan tindakan undang-undang serta hukuman yang keras. Menurut ahli Parlimen Marang itu, tindakan menyebarkan berita dan maklumat yang negatif boleh berlaku bukan sahaja dalam perkara fitnah, bahkan boleh juga berlaku pada berita yang benar apabila salah pendekatan dan caranya. Kita ke perkembangan semasa. Dr. Mahathir Mohamad mengaku mempertahankan keputusannya melantik Tan Sri Abdul Hamid Bador sebagai Ketua Polis Negara ketika beliau menjadi Perdana Menteri buat kali kedua. Bekas Perdana Menteri itu berkata ini kerana Abdul Hamid mempunyai keupayaan memulihkan imej PDRM yang terpalit dengan penyelewangan dan rasuah. Abdul Hamid dilantik sebagai IGP pada 2 Mei 2019 bagi menggantikan Tan Sri Muhammad Fauzi Harun yang bersara. Dalam sidang media terakhirnya sebagai IGP pada 3 Mei lalu, Abdul Hamid mengundang perhatian apabila menyerang Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin dan membangkitkan isu campur tangan politik dalam pasukan polis. Jadi itu saja Top 5 News pada hari ini. Sebelum kita akhiri Sinar PM, ayuh bersama memerangi jenayah rasuah melalui gerakan Sinar untuk Malaysia dan rasuah basis semestinya nilai moral karakter bangsa. Teruskan bersama kami di Sinar Harian di semua platform digital kami serta jangan lupa muat turun aplikasi Sinar Harian bagi mengikuti perkembangan semasa dalam serta luar negara. Kami dari unit berita Sinar Harian ingin mengucapkan salam Ramadan dan selamat berbuka puasa. Assalamualaikum dan salam rahmat.